Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat pada penonton sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukuran pada Allah Azza wa Jalla. Dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan kehidupan pada hari ini. Kita mulakan dengan aktiviti menuntut ilmu dan tadabbur beberapa ayat Al-Quran. Hari ini kita akan belajar surah Al-Infitar. Surah Al-Infitar. Suratul Infitar, surah yang ke-82, juzuk yang ke-30. Surah yang ke-82, juzuk yang ke-30. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita masuk kepada huraian insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. Surah Al-Infitar, kita pergi kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah. Surah ini diturunkan di Makkah. Surah ini diturunkan di Makkah. Maknanya surah-surah dia panggil suar Al-Makkiyah secara ijma' para ulama tafsir. Mengandungi 19 ayat bittifaq. 19 ayat bittifaq. Dinamakan surah Al-Infitar. Makna infitar dengan makna terbelah. As-sama'u fatarat, langit terbelah. Tapi infitar itu makna terbelah. Sebab apa terbelah? Kerana pada awal surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan tentang saat berlakunya hari kiamat, ialah pada ketika langit terbelah. Beberapa surah yang kita duk bincang ni, di akhir juzuk 30 ni, menjuruskan ke arah ini. Isi kandungnya dia kiamat. Kan? Jadi infitar ambil daripada masdar daripada infatarat, sebagaimana surah At-Takwir, kan? Ambil daripada kuwirat. Dan dinamakan juga surah Izas Sama'un Fatarat, sebagaimana yang tersebut dalam hadis. Dan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala juga telah menamakannya dalam sahihnya. Dan nama itu juga disebut dalam sebahagian daripada kitab-kitab tafsir. Wa fi sunani min hadis Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'ya 'ainin
Siapa dia nak tengok gambaran hari kiamat, macam kiamat itu berlaku depan mata dia, maka dia bacalah surah Iza syamsu kuwirat, wa iza sama'un fatarat, wa iza sama'un syaqqat, yang kita akan datangkan. Iaitu dinamakan surah dengan salah satu daripada ayat dia, maka di akhir sekali dijadikan infitar, surah infatarat ikhtisaran. Alhamdulillah para jemaah sekalian, itu muqaddimah dia sedikit. Intisari kandungan menggambarkan kehancuran alam dunia dan segala isinya pada hari kiamat, lalu digantikan dengan alam yang baru, iaitulah alam akhirat. Pada saat itu manusia dibangkitkan hidup semula untuk dihisab, dan masing-masing akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah ditinggalkan. Masa itu terbuka habirah rahsia, kita buat apa, kita tinggal apa. Allahu Akbar. Sungguh zalim manusia yang tergamak menderhaka kepada Allah yang amat melimpah nikmatnya. Tuhan yang telah mengaturkan kejadian manusia, lalu menjadikan anggotanya sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan, serta menjadikan binaan tubuhnya sama padan dengan kekuatannya. Dalam bentuk dan rupa apa saja yang dikehendaki Allah, disusunnya kejadian manusia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, Allah Ta'ala yang maha berkuasa, maha bijaksana telah menyusun kedudukan manusia begitu sekali baik. Allahu Akbar. Kita mula ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat. Apabila langit terbelah. Langit terbelah. Iza dia panggil zarfun lil mustaqbal, makna akan datang. Apabila. Dan tajuk isi kandungan surah ini tentang huru-hara pada hari kiamat dan apa yang berlaku padanya, itu dikira sebagai susunan yang cukup menakjubkan dalam Quran. Allah Ta'ala mula dengan langit terbelah. Langit terbelah, kan? Bila langit terbelah, apa jadi? Wa idzal kawakibu tasarat. Dan apabila bintang-bintang gugur bertaburan. Langit terbelah, bintang duduk di langit, kan? Jadi perhiasan, zinah. Zayyana sama. Kami perhiaskan langit itu dengan bintang. Maka apabila rusaknya sistem langit, bintang pun jatuh sama. Masya Allah. Ini sebagaimana firman Allah, faja'alnahu haba'an mansura. Mansura dengan makna terbang di udara. Asalnya begitu. Kalau kata mansur, terbang di udara, maka jadilah makna intasarat, bintang-bintang yang bertaburan gugur jatuh ini, artinya berselerakkan. Tak tahu duduk mana. Khurujul kawakib an madaratiha. Bintang sudah keluar daripada landasan dia. Sedangkan sekarang ni kita tengok perjalanan dia cukup menarik. Orang-orang yang zaman kita ini tak tahu apa, kita duk baca tanda jalan, mari wish pula. Dengan map ni, lagi tak tahu apa kita. Nak balik ke rumah pakai wish juga. Masya Allah, tabarakallah. Orang dulu dah berpandukan bintang, nujum fis sama, dia tengok, oh bintang ni ke arah ni, ke arah ni. Jadi semua. Maka Allah Ta'ala mulakan surah kita ni dengan langit. Biasanya kalau kata runtuh tu dari atas ke bawah. Kan? Allahu Akbar. Bintang, runtuh langit, bintang bertaburan. Kemudian kita turun bawah pula. Wa idzal biharu fujirat. Dan apabila lautan pecah bercampur bau. Itu dia panggil tafjirul bihar. Dengan makna laut capu habis. Laut Cina Selatan, laut tu, laut ni
sambung, jadi pecah. Hilanglah dia punya batas-batas sempadan, tidak ada lagi. Allahu Akbar. Ada yang mengatakan, ada juga kata pecah di situ maknanya air itu naik ke darat. Ada yang mengatakan kering dah dia punya air. Yang pentingnya ada tafsir di sini fujirat. Dia tafsir dengan ayat lain yang kita baca, wa izal biharu sujirat. Sujirat tu laut tu jadi api, nyala. Wal bahril masjur, laut yang telah nyala. Mana biasanya api air ni yang memadamkan api. Tapi hari ni tak dah. Air itu sendiri tu jadi api. Na'udzubillah. Mana kita mau lari? Allahu Akbar. Sebagaimana kata Imam Al-Mufassirin Syekh Mujahid rahimahullah ta'ala, dan dinukilkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia tanya Yahudi. Yahudi, aina jahannam? Neraka jahannam tu duduk mana? Kalau mengikut awak mengaji dalam kitabmu lah. Kan? Faqala al-Yahudiyu fil bahri. Duduk dalam laut. Qala Ali radhiyallahu anhu, wallahi ma urahu illa sadiqan. Aku nampak macam betul. Pandangan kamu ni. Dalilnya firman Allah Ta'ala, wal bahril masjur wa izal biharu sujirat. Wallahu alam. Itu yang dibincangkan oleh para ulama. Ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'sirat. Dan apabila kubur-kubur dibongkarkan. Allahu Akbar. Kubur duduk atas tanah. Ya bisa, bukan duduk laut. Jadi bila tanah telah diratakan ketika kiamat, iza zulzilatil ardu zilzalha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila digoncang bumi, keluarlah isinya. Kita ni orang kampung, biasanya kita tengok orang tua, dia panggil menapi beras. Apa dia ni kan, orang tua zaman dulu, waktu ni padi ditumbuk tu kan. Kemudian dia letak dalam bekas, dia buat. Orang Kelantan kata ayak beras. Apa dia ayak? Yang betulnya dia buat gitu, keluar dah. Dia punya antahnya, dia keluarnya benda-benda yang kulit-kulit tak tepi. Izazulat, bila bumi diguncang, keluarlah isi kandungan dia tu. Manusia masih dalam kubur, zuk, tu keluar habis. Masya Allah, tabarakallah. Fal ardu tukhrij ma fiha. Allahu Akbar. Bumi telah mengeluarkan isinya. Siapa dia isi dia dalam tu? Manusia yang telah disimpan daripada tuk kita zaman Nabi Adam AS sampai ke hari kiamat. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Apa jadi? Bila berlakunya kiamat, langit terbelah, bintang bertaburan, laut telah jadi api ataupun telah kering dan sebagainya. Ayat yang kelima kata, alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Setelah semuanya itu berlaku, mengetahuilah tiap-tiap diri akan apa yang telah dikerjakannya dan yang ditinggalkannya. Masya Allah, tabarakallah. Bila berlakunya peristiwa yang besar itu, tak ada lagi rahsia. Kita tahu dah apa yang telah kita sediakan dulu. Dan apa yang kita tinggalkan atas dunia itu tak buat apa-apa. Tak ingin buat apa. Maka ayat ini para jemaah sekalian ambillah sebagai ayat motivasi. Hari ini bila kita duduk di saat ini, saat berlakunya pandemik COVID ni, bencana wabak ni, macam-macam orang tak duduk mikir, tak ada kerja, tak ada tu, tak ada ni. Pihak kerajaan pula macam-macam duduk mikir nak bagi makanan supaya rakyat tidak kelaparan. Cuba-cuba beri buka peluang-peluang pekerjaan. Kita orang yang beriman, tengoklah kepada peristiwa ujian Allah Ta'ala ini dengan mata yang positif. Positif pemikiran, bukan positif COVID. Jangan duduk salah fikir, kan? Allahu Akbar. Jadi ambillah peluang-peluang yang ada ini untuk kita islahun nafsi,
baik pulih baik diri kita yang lara, yang macam-macam dulu. Hubungan kita dengan keluarga jangan duk jadi masalah. Hari ni macam-macam orang duk mengadu dah. Dan ada yang kata tak bercakap dengan bini seminggu dah. Ada yang kata dua minggu dah. Mana mula PKP ni banyak dah masalah sebab dia duduk rumah dia, tak ada kerja. Orang Kelantan kata senih sikit tak? Marah lalu. Senih sikit maknanya tak boleh salah sikit. Merah mata, congek telinga selalu. Sebab backing macam-macam. Dulu dia duduk main dengan member kawan-kawan. Main dengan bini ni gitulah. Nah, kadang-kadang dengan bininya backing Tuhan lah Maha Kaya. Tapi dengan kawan-kawan yang baik-baik, kita kata tidak dengan isteri kita ni, kita kawan dengan dia, kita sahabat dia. Dia bersedia untuk duduk dengan kita, kan? Jadi waktu ni kita kena ingat jangan sampai wa idzal quburu bu'tirat alimat. Ketika itu baru kita tahu, oh aku tak ibadat dulu atas dunia. Aku tak buat benda baik. Positifkan hidup kita. Isikan masa yang ada ni kebaikan. Kalau langsung tak ada kerja, nak macam mana? Nah, nak makan, kita makan. Tapi kita beribadat Allah, kita beristighfar, kita berdoa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan penyakit ini dengan segera. InsyaAllah Ta'ala. Para jemaah sekalian, ayat yang kelima ini menggalakkan kita supaya taqdim al-amalus soleh, sentiasa buat amal-amal yang soleh untuk bekalan kita ke mana? Ke akhirat nanti insya-Allah. Dan kita jangan lebih kepada angan-angan. Tak apa saya ni tak ibadat banyak pun saya keturunan orang mulia. Orang perempuan kata tak apa saya tak ibadat pun suami saya ustaz, pak imam. Nah, keturunan orang baik-baik. Setengah kata keturunan nabi lagi dia ni. Macam-macam cerita. Pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam cerita kepada keluarga dia. Nabi kata membatta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Siapa yang slow amalan dia, keturunan dia tak boleh nak cepatkan dia ke syurga. Sebab apa? Sebab masing-masing kita ada amalan bukan bergantung dengan keturunan. Keturunan yang baik, baiklah. Tapi masing-masing kita dengan amalan kita, insya-Allah. Maka dengan kerana itu, ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, inilah yang memberi faedah besar kepada kita ketika kita bangkit di akhirat esok, insya-Allah. Sebagaimana kata Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, innal arda la tuqaddisu ahadan wa innama yuqaddisul insana amaluhu. Bumi tidak menyucikan orang, tapi yang membersihkan orang amalan dia. Ini ayat motivasi saya sentiasa kita bawa apabila jemaah sampai ke Madinah ke Mekah, dia ingat Mekah dengan Madinah macam mesin basuh. Siapa tu dia panggil mesin basuh automatik. Siapa tu suci lalu. Jadi juh lah macam malaikat lah. Kita yang kena berubah di tempat yang baik. Salman kata, bumi tidak membersihkan orang, tapi amalan dia bersihkan orang. Jangan duduk bangga kita duduk di tanah haram, duduk di situ di sini, tapi kita kena kata, kita yang membersihkan jiwa kita, itulah amalan kita. InsyaAllah, kata-kata Sayyidina Salman, dikeluar oleh Imam Malik, Abdu bin Humaid, Abu Nu'aim fil Hilyah, dan lain-lain. Masya Allah, tabarakallah. Ayat yang ke-6, Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Ya ayyuha, kan? Wahai manusia. Allah, Tuhan panggil siapa? Panggil kita. Kalau kita bukan manusia. Kalau kita manusia, dengar, buka telinga baik-baik. Ya ayyuhal insan, hei manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang memperdayakanmu berlaku derhaka kepada Tuhanmu yang amat pemurah? Kenapa kamu ni? Sebab apa kamu? Allah Ta'ala Maha Pemurah, kamu derhaka dia. Kenapa? Itu dia panggil khitab kepada bangsa manusia. Jenis manusia, hei manusia. Kita ni sepatutnya, bila Tuhan sebut, hei manusia, kita sebagai manusia, celak mata, buka telinga. Tuhan nak cakap apa dengan aku? Sebab itu, dalam bahasa percakapan kita kata dah, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat. Tapi kita sebut lagi, nama, Tuan Fulan,
Datuk Seri Fulan dalam majlis ni. Al-Fadhil Tuan. Sebab apa? Sebab bila sebut nama itu dia panggil satu kemuliaan khas untuk dia. Allah Ta'ala panggil manusia di sini, hei manusia. Satu kisah, Nabi kita SAW baca surah Al-Bayyinah. Baca kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang banyak qari. Wa qala lahu, Ubay, inna Allah amarani an aqra alaika. Allah Ta'ala suruh aku baca ayat ni kepadamu. Lam yakunil ladzina kafaru minal kitab. Qala Ubay wa qad sammani la. Allahu akbar. Allah sebut nama saya kepada Rasulullah. Qala na'am. Nabi kata ya. Fabaka. Menangis Ubay. Allah Ta'ala sebut nama dia. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi di ayat Quran ini, jadi kita magharraka. Apa sebab kamu terpedaya ni? Magharraka bi rabbikal karim. Apa sebab kamu terpedaya dengan Allah Ta'ala yang bersifat dengan maha mulia ni? Apa sebab? Sebenarnya ayat ni bukan ayat nak lepaskan peluang. Tidak. Ayat ni lebih kepada al-itab. Mu tahu Allah Ta'ala maha mulia, maha pemurah, maha kaya. Kenapa kamu langgar perintah dia? Kenapa? Macam kita balas marah ke anak lah tak? Mu tahu ayahmu baik, makmu orang baik. Kenapa kamu buat perangai macam ni? Apa sebab? Magharraka. Apa sebab mu jadi lagu ni? Itu dia panggil. Allahu Akbar. Ada riwayat daripada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala. Orang kata, Lau qala li ma gharraka bi. Dia kata, kalau Allah Ta'ala tanya aku di akhirat, apa yang buat kamu terpedaya dengan aku? Dengan Allah Ta'ala. Aku nak jawab, gharrani bika suturukal murkhah. Yang aku perdayamu sebab langsir ataupun tutupan keaiban sentiasa tertutup dengan rahmatmu ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kita jangan salah guna, kan? Salah guna kebaikan pemurahnya Allah SWT tu yang menyebabkan kita berani melakukan derhaka. La. Jadi ayat ni lebih kepada tahdid. Mu jangan ingat Allah Ta'ala tu maha pengampun, boleh buat apa saja. Ada sekali anak tegur budak Arab. Dia duduk main, orang maya. Kita kata, hei walad, salli. Maya. Dia kata, Allah ghafur. Allah Ta'ala ghafurur rahim. Kata, Masya Allah, tabarakallah. Ini kumpulan murji'ah nama ni. Kumpulan macam ni, nama dia murji'ah, menggunakan ayat-ayat kemurahan, pemurahnya Allah Ta'ala, pemaafnya Allah Ta'ala, untuk dia derhaka. Kita kata, la, khata'. Sama juga dengan kumpulan khawarij, menggunakan ayat-ayat ancaman Allah Ta'ala ke atas orang-orang Islam sendiri. Itu dia punya khawarij. Kita ahlus sunnah ni ahlul wasat, orang tengah-tengah, kita duduk dua-dua, kita guna ayat tahdid, ayat wa'id, dan kita guna juga ayat wa'dun, janji-janji Allah Ta'ala yang indah, supaya kita menggalakkan kita beribadat, dan janji seksa Allah Ta'ala, supaya menakutkan kita untuk melakukan maksiat. Kata di para ulama ahlus sunnah ini berjalan dengan dua sayap. Khauf war raja. Kalau ambil khauf saja, jadi khawarij. Kalau ambil raja saja, jadi murji'ah. Itu bahaya. Allahu Akbar. Sepatutnya, begitulah keadaan. Bila kita kenal sifat Allah Ta'ala, patut kita malu dengan Allah Ta'ala nak buat maksiat. Sebab begini sifat Allah. Aku derhaka kepada dia, dia beri aku makan. Aku tak banyak ibadat Allah Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Ini tak ambil ayat-ayat yang jadi Allah Ta'ala pengampun, untuk buat maksiat. Kita kata, la, khata'. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan yang mengaturkan kejadianmu, lalu menjadikan anggotamu sesuai dengan tujuan yang kerananya diadakan anggota itu. Serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatanmu. Tuhan buat manusia ni tak setarah dia dah. Kalau kita buat kekuatan manusia seperti gajah, susah kita nak hidup kan. Allahu Akbar. Jadi Allah kata, sawwaka fa'adalak. Allah Ta'ala buat kita, kemudian dia susun mengikut dengan kemampuan kita. Masya Allah, tabarakallah. Setiap anggota mempunyai fungsi tersendiri. Allah Ta'ala buat, tengok, muka kita ni ada apa? Mata, hidung, mulut. Sebab bila kita nak makan satu benda, kita tengok. Oh, nampak sedap. Lalu ke hidung dulu. Bang okey.
barulah puak. Kalau mata duduk sini, tanya mata tu, mana? Beres. Comel. Hidung duduk belakang, holo kok belakang pula. Mana hidung? Bau tak molek ni. Susah. Ni akak automatik. Bismillah, 3 serentak. Mata, hidung, bau. Bau masa jangan makan. Sakit perut. Mulut nak ngangor nak buat. Masya Allah, tabarakallah. Allah kalau kita kata, dalam ayat nanti kita kata, wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kata dalam dirimu sendiri, mu tak mikir. Allahu Akbar. Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabak. Dalam bentuk dan rupa apa sahaja yang dikehendakinya, ia susunkan kejadianmu. Tuhan buat comel kita ni. Lawa. Dengan mata, telinga ada belakang. Jadi ayat ni kata 3 makna. Fi ayyi suratin sya'allah. Bentuk mana Tuhan nak buat, maka dia buat. Jadilah kita ni. Tak? Manusia ni berbeza-beza tahu. Tak sama walaupun serupa. Manusia. Tapi tak sama. Hak paling tak sama sekali, ni, basmah. Arab kata basmah, tepek jari ni. Cuba pergi cek di bank. Tepek jari kita tak sama. Berjuta manusia, ni, basmah dia berbeza-beza. Tak sekira lah rupa tu, kan. Rupa manusia, tak seduk kira. Ada orang ni, kembar dia kata. Kembar seiras. Irah tak irah pun tak tukar dua orang tu. Dia punya nampak iras tapi tak bertukar. Allahu Akbar, itu je. Ayat yang kedua, Allah SWT qadirun ala tarkib. Allah Ta'ala mampu nak buat rupa manusia ni macam rupa hayawan. Mengakak, tak mahu kita. Comel dah kita dulu ni. Kita kata Alhamdulillah. Yang ketiga, maksud ayat ini, Tuhan kata apa? Ni. Fi ayyu suratin masya'arakabak. Maknanya dia boleh buat seperti surah-surah yang lengkap lah. Ada jasadnya, ada ruhnya, maknanya jamil. Allahu Akbar. Bila kita tengok orang, kita nampak, comel orang ni. Comel tu nisbah. Kita tak boleh kata. Ada setengah orang ni, kalau dia kata orang yang comel, yang cantik tu, putih contohnya. Ada orang lain pula, tak comel putih. Hitam comel. Waktu anak belajar di Madinah tu, kawan-kawan kita orang Afrika. Budak-budak Afrika. Dia kata, aku nak pergi Malaysia. Dia tak panggil Malaysia, dia panggil Malaysia, aku Arab. Kata, ta'al, ala wa sahlan. Nuzawujukan Malaysia. Kata, aku kahwin Malaysia. Oh, dia kata Malaysia, ni. Dia kayak orang hitam ni, kalau tunjuk tangan dia, putih sini. Belakang ni hitam. Dia kata, ini, ni. Kata, ni, putih. Lah, ni. Nak hitam sepuluh dia juga. Kata panggakmu. Lah, pasal itulah dia panggil Jamal Nisbi. Mata orang tak sama. Ada orang Jamal comel ni tinggi, comel. Ada orang dia tengok hak kenik, dia comel kenik. Macam-macam. Ada orang tengok hak kurus, dia tiup di angin pun terbang ni. Tengok hak gemuk baru bina. Allahu Akbar, kita kata Jamal Nisbi. Manusia tu gitulah keadaan. Pernah seorang orang kahwin, dia kata kalau bini dia tak cantik, tak lawa, dia jatuh talak. Sudah angkat nikah, masuk tengok bini, tak apa comel. Sudah dia duduk mikir, jatuh talak ke tidak bini aku ni? Katanya riwayat ni, dia pergi jumpa dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Syafi'i kata, tak jatuh talak. Sebab likulli saqitatin laqit, setiap benda gugur, ada orang kutip, ada orang pungut. Mu kata bini mu tak cantik, coba tanya orang lain, ada tidak orang minat dia? Ada. Comel lah tu. Begitulah keadaan. Tak usah duduk sibuk-sibuk kita ni. Kan? Kalla bal tukazzibuna biddin. Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu. Allah nak jawab ni. Magharraka. Sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu. Hei gulungan yang engkar. Bahkan kamu sendiri tidak percayakan adanya hari balasan. Tu punca sebenarnya. Sebab kamu tak percaya ke hari akhirat. Kamu tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada saat itu menyebabkan kamu gharrak, terpedaya dengan diri, dengan kehidupan kamu, maka kamu tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Jadi ini ayat-ayat macam ini dipanggil ayat tentang kejadian manusia ini perlu kita ajar kepada anak-anak kita supaya mereka mengetahui ilmu-ilmu tentang akhirat, tentang Allah ni, biarlah mereka faham, barulah mereka takut kepada Allah Azza wa Jalla.
Kalau tidak kita duk mengajar sains yang mujarrad. Dia panggil sains yang jauh daripada Islam, rugi kita. Rugi. Nah, pada itulah anda tengok sistem sekolah di Arab Saudi, dia panggil sistem yang sepadu. Budak ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji sains. Hok aliran sains, sama juga. Jadi alhamdulillah di Malaysia sudah ada ma'had tahfiz sains, ma'had tu ma'had ni, kita kata cantik. Alhamdulillah. Ulul albab. Wa inna alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu. Allahu Akbar. Hari itu kita dah sebut 6 sifat Jibril, malaikat kan. Allah kata di sini, malaikat itu kerja dia hafizin. Satu, jaga kamu. Yang kedua, kiraman katibin. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah. Dua. Katibin. Yang ketiga, lagi ditugaskan menulis amalan kamu. Itu kerja malaikat. Ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Kalau kita hari ni duduk sibuk dengan CCTV, sepatutnya orang Islam tak payah cari CCTV. Ni, CCTV Tuhan. Malaikat duduk tengok apa yang kita buat. Dia tulis. Mana Allah Ta'ala sebut, alaikum lahafizin. Malaikat yang menguasai ke atas kamu. Dia duduk jaga kita. Maka dia kata sini, ada 4 sifat. Tanda, sifat umum malaikat. Malaikat kita sebut tentang Jibril. Ada 6 sifat. Hak ni malaikat secara umumnya, yang pertama sekali, malaikat duk jaga. Dia panggil al-hifzu. In kullu nafsin lamma alaiha hafiz. Dia panggil malaikat hafazah. Hafazah ni malaikat yang jaga kita. Dia jaga semua. Jaga belakang. Berapa dia ni? Kita kadang-kadang, bila budak jatuh, tak sakit. Tak. Buang jatuh tak? Malaikat sambut. Kita semua orang tua ni pun malaikat jaga ni. Tuan-tuan dan puan-puan, nak tahu malaikat jaga ke tidak? Ambil satu benda manisan kuih ke apa benda, letak dalam pinggan, letak kat kepala tidur. Patah awak tidur situ tengok. Pagi esok apa jadi? Penuh dalam pinggan kita, dalam mangkuk kita tu, ada semut, ada cicak, ada lipas. Tapi dalam hidung kita, dalam mulut kita, dalam telinga kita, tak masuk benda tu. Sekali-sekala masuk pirah. Pirah ni apa benda? Piras. Nah. Orang panggil Kelantan kata pirah. Sekali-kali masuk dalam telinga, sakit kita dah. Jarang-jarang. Tapi secara umumnya, hafazah duk jaga kita. Kita tak sedar. Cuma, kenapa berlaku juga? Aksiden, rebah, tersepak. Bila sampai kepada waktu yang ditetap oleh Allah Ta'ala, dia lepas benda tu. Untuk terjadinya takdir Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Tabarak. Itu yang pertama. Yang kedua, kiraman. Malaikat itu mulia. Masya Allah. Kiram. Malaikat ni mulia. So Allah Ta'ala suruh jaga kita. Mari duduk kawal kita. Duduk tengok kita. Dan dia bersama dengan kita sentiasa. Maka tersebut dalam hadis yang wafi sanadihi nazar. Maknanya sanak dia tidak sahih. Dia kata apa? Iyyakum wat ta'ri. Jangan telanjang. Fa inna ma'akum man la yufarikukum illa indal ghaid. Ada makhluk Allah Ta'ala bersama dengan kamu kecuali ketika kamu nak buang air dan ketika kamu bersama dengan isterimu. Itu dia malu, dia tak tengok. Jadi kita kena mulia. Ni duduk sia-sia dalam rumah kita buang air pakai duduk lah. Malaikat dia tengok. Subhanallah. Malaikat ni malu, dia tak tengok benda-benda pelik. Yang ketiga, kerja malaikat al-kitabah, iaitu menulis semua benda yang kita buat. Saya selalu ulang kata-kata para ahli fikir. Kata apa? Apa dia kata? Dia kata, suratan amalan yang kita nak baca depan Allah, kitalah penulisnya. Jadi malaikat duk tulis. Membuat apa? Dia tulis. Kiraman katibin. Yang keempat, sifat malaikat, ya'lamuna ma taf'alun. Dia tahu semua apa yang kamu buat. Sebab dia nak tulis. Timbul soalan. Ma'asil qalb. Maksiat dalam hati. Malaikat tahu ke tidak? Sudah kita. Maksiat dalam hati. Malaikat tahu ke tidak? Jawabnya na'am. Allah Ta'ala telah serahkan urusan pada malaikat ini. Dia tahu. Dalil dia tahu macam ni. Dalam sebuah hadis yang dikeluar oleh Imam Bukhari Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an.
Innallaha katabal hasanat wasiyat. Allah Ta'ala tulis semua benda baik dan benda buruk. Faman hamma bihasanatin. Siapa dia bercita-cita nak buat baik. Pagi esok aku nak buat gini. Falam ya'mal. Tapi esok tak dapat nak buat. Ada halangan ke ada cerita apa? Allah Ta'ala akan tulis baginya pahala satu kebajikan. Kamilatan. Tapi kalau dia buat sungguh, 10 hasanat. Siapa dia berangan-angan bercita-cita nak buat benda tak baik, malaikat tengok tu. Esok, tak jadi buat sebab takut ke Tuhan. Boleh pahala satu. Masya Allah. Tapi kalau dia tak jadi buat, boleh pahala. Kalau dia buat, boleh dosa satu je. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Cuma ada orang tanya saya, dia kata, Ustaz, boleh tak saya nak berzikir dengan hati? Timbul lagi soalan. Ada orang tanya, kalau kita berzikir dengan hati, malaikat nak tulis macam mana? Soalan. Kita kata, samalah tadi. Man hamma bihasanatin, dalam hati kita pun ada. Cuma berbeza di antara zikir dengan fikir. Orang yang berzikir, dia berzikir dengan mulut dia, dengan hati dia, dengan anggota dia. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu zikir. Tapi kalau duduk diam, buat apa tahu? Duduk berzikir, tapi dia duduk diam. Itu nama dia berfikir. Fikir dengan zikir ada perbezaan. Fikir dengan zikir ada perbezaan, kan? Jadi kalau kita sebaik-baik zikir, kita bunyi, mulut kita bergerak, lidah kita basah, hati kita bertafakur, kan? Berfikir, kemudian kita beramal dengan anggota muqtada zikrullah, zikir nama Allah Ta'ala yang kita sebut. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai penutup pada ayat ini, Allah Ta'ala sebut sekali tentang hari kiamat. Kita baca, dan ayat ini berulang-ulang dalam surah ini, insya-Allah Ta'ala. Bermula daripada ayat 13. Innal abrara lafi na'im. Allahu Akbar. Gunanya, tafsir pimpinan dia dalam kurungan itu, dia syarah ayat. Gunanya catatan malaikat-malaikat itu, ialah untuk menyatakan siapa yang berbakti dan siapa yang bersalah. Kerana sesungguhnya abrar, apa dia abrar? Orang-orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan, tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat. Masya Allah, tabarakallah. Okey, baik. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah, yang jahat, fujar, orang yang celaka, fujur. Allahu Akbar. Lafi jahim. Bertempat dalam neraka yang menjulang-julang, api neraka yang begitu dahsyat. Yaslaunaha yawmaddin. Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan, hari kiamat. Wa ma hum anha bighaibin. Dan mereka sentiasa berada dalam azab seksanya, tidak gaib daripadanya, maknanya tak lekang, tak lepas-lepas. Azab duduk situlah dia. Tak pernah api itu padam, boleh rehat sebentar, tunggu dia nyala semula. Allahu Akbar. Dia kata la bighaibin, maknanya tak pernah lekang, tak pernah lepas, tak pernah gaib daripada orang yang jahat itu. Allahu Akbar. Wa ma adraka ma yaumuddin. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Mau nak tahu apa? Summa ma adraka ma yaumuddin. Sekali lagi. Apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Kata di para ulama, di antaranya ulama salaf Sufyan bin Uyainah, dia kata kullu syai'in fil Quran wa ma adraka. Kalau Allah Taala tanya kita, "Mu tahu apa?" Maka Allah Taala akan jawab. Tapi kalau dia kata wa ma yudrik, Allah Taala tak bagi tahu jawapan dia. Macam ayat kita ni wa ma adraka, dua kali ulang. Dua kali ulang itu at-tikrar litakid, nak menguatkan. Mu tahu ke tak? Mu tahu apa? Allahu Akbar. Dan tikrar juga isyarat kepada ahli jannah wa ahli nar. Ahli syurga tahu, sebab tu dia beribadat. Ahli neraka tak tahu, sebab itulah dia jahat. Na'udzubillah. Allahu Akbar.
Akhir kali Tuhan bagi jawapan kepada wa ma adraka wa ma adrak. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hari itu ialah hari seseorang tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain, dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Habislah cerita. Tak usah duduk cakap banyak. Limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa hari ni? Allah. Tamatlah kita. Alhamdulillah surah Al-Infitar. InsyaAllah dalam CD yang akan datang kita akan teruskan dengan surah Al-Mutaffifin. InsyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.